Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Otto Othman. Berikut rangkuman berita utama. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Israel di Lubnan dan pasukan interim PBB UNIFIL. Tegas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, tindakan Zionis itu sama sekali tidak boleh diterima kerana turut mencederakan 6 anggota pasukan Batalion Malaysia Malbat. Dan ini tidak boleh diterima. Dan apa yang Menteri Pertahanan telah sebut mengenai perancangan, sekiranya perlu diambil apa-apa tindakan, kita rujuk kepada Kementerian Pertahanan nanti. Tapi bagi pihak Jemaah Menteri dan juga Kerajaan Malaysia, kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan serangan yang berterusan terhadap Lubnan dan juga pasukan UNIFIL, yang mana di antaranya Malbat adalah sebahagian daripada pasukan tersebut. Sementara itu, kerajaan mempunyai rancangan alternatif jika UNIFIL terpaksa berundur sekiranya situasi di selatan negara itu makin meruncing akibat tindakan agresif Israel. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan buat masa ini Malbat akan terus bersama UNIFIL untuk jaga keamanan di kawasan berkenaan. Jelasnya pasukan Malbat yang dihantar ke Lubnan terdiri daripada askar terlatih yang sudah tahu risiko bertugas di kawasan berkenaan. Kementeriannya sentiasa berhubung rapat dengan UNIFIL untuk mendapatkan perkembangan terkini. Keputusan Mahkamah Agong Perancis yang menolak sepenuhnya cabaran perundangan difailkan kumpulan Sulu berkaitan Sabah dipuji kerajaan negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur berkata beliau sangat berpuas hati dengan keputusan berkenaan. Datuk Haji G sekali lagi menegaskan Sabah tidak mengiktiraf sebarang tuntutan ke atas negeri itu. Ini kerana Sabah adalah negeri berdaulat dalam Malaysia. Beliau turut berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, pimpinan Perdana Menteri dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi yang berusaha bersungguh-sungguh bagi membatalkan satu final award oleh seorang penimbang tara Sepanyol berhubung Sabah. Tiada lesen memandu dan cukai jalan antara kesalahan paling banyak direkodkan sejak op khas motosikal dilaksana 1 November lalu. Ini selepas 23,895 daripada 28,811 notis saman dikeluarkan membabitkan kesalahan tersebut. Setakat 7 hari pelaksanaan op berkenaan, 59,116 motosikal diperiksa, 8,988 kenderaan dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan serta 282 motosikal disita. Berbagai alasan kan. Ada yang cakap tak sempat untuk renew kan. Ada yang bagi alasan macam yang tak ada lesen tu tak berkesempatan untuk mengambil lesen. Banyak alasan yang diberikan oleh penunggang-penunggang motosikal ni. Jadi saya nak menasihatkanlah pengguna-pengguna jalan raya, khususnya penunggang motosikal, untuk berhati-hati kan, untuk memperbaharui lesen dan juga road tax kerana ia adalah satu keperluan yang sangat penting. 8 lagi pusat pemindahan kekal PPK yang lengkap dengan kemudahan asas selesa akan dibina untuk kegunaan penduduk terjejas banjir. Ketua Pengarah Agensi Bencana Negara NADMA, Datuk Khairul Syahril Idrus, ia susulan pihaknya telah berjaya lengkapkan kerja ubah suai dan baik pulih sebuah dewan di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi Johor baru-baru ini untuk jadikan PPK. Pembinaan PPK tersebut bakal dibina antaranya di Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Proses pembinaan pusat pemindahan kekal bencana ini ianya merupakan satu struktur yang lengkap. Jadi ianya memerlukan proses spesifikasi teknikal daripada agensi-agensi teknikal seperti JKR untuk melihat tentang kesesuaian reka bentuk kawasan-kawasan yang bersesuaian. Jadi prosesnya adalah mengambil masa lebih kurang dalam 1,5 tahun untuk proses dari segi mengenakan pasti lokasi sehinggalah tamatnya pembinaan. Setiap pembinaan PPK dianggar menelan kos RM5 juta.
Dalam pada itu, Met Malaysia menjangkakan monsun timur laut mencapai tahap kemuncak bermula hujung bulan ini. Berdasarkan kepada model majority model akan sebut yang antara border Kelantan Thailand dan Malaysia akan berlaku hujan lebih sedikit daripada purata antara 20 ke 40% pada bulan November dan juga Disember. Begitu juga dengan di Sabah. Di Sabah lebih panjang sampai ke bulan Februari atau Mac. Sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan Silakan. Salam hormat. Kita mulakan laporan cuaca petang ini dengan melihat perkembangan taufan Yinsin yang kini berada di sebelah barat Filipina. Taufan ini bergerak ke arah baratan dengan kelajuan sekitar 20 km per jam. Kewujudan sistem ini sedikit sebanyak telah mengubah kelajuan angin di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Oleh itu, jabatan kami telah menaik taraf amaran yang kencang dan laut bergelora di kawasan utara Kondor daripada kategori pertama kepada kategori kedua. Di lain-lain kawasan amaran masih dikekalkan dengan kategori pertama. Berikutan, ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter dengan kelajuan angin boleh mencapai 40 km per jam. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, aktiviti melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baik, kita teruskan dengan melihat paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Dapat diperhatikan keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian utara dan juga pantai timur semenanjung Malaysia buat masa ini. Yang mana keadaan hujan seperti dilihat sedang berlaku di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, di bahagian utara negeri Perak, di pedalaman Kelantan dan juga Terengganu, juga di sebelah bahagian timur negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Namun, keadaan hujan yang berlaku di bahagian utara dan pantai timur di bahagian atas ini, ianya akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala di lain-lain kawasan seperti di bahagian Kuantan, Rompin dan juga timur Johor ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat lembap di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri. Dan keadaan hujan ini juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial seperti yang tertera. Sekian melaporkan, Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat Pagi Malaysia kini ke lokasi ke-39. Saksikan SPM at Taman Botani secara langsung dari Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Sabtu, 9 November 2024, 8 hingga 10 pagi, sempena sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan.
pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kasih keluarga, jiwa madani. SPM@Taman Botani. Jumpa anda di sana. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diperintah bayar ganti rugi bernilai 1.35 juta ringgit kerana fitnah bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berhubung pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Perintah dikeluarkan Pesuruhjaya Kehakiman Ros Mawar Rozain selepas mendapati pengerusi DAP itu berjaya buktikan kes tersebut. Pada Mac 2023, Lim failkan saman terhadap Tan Sri Muhyiddin yang didakwanya telah membuat 3 kenyataan fitnah pada 9, 11 dan 12 Mac tahun sama yang melibatkan dirinya dalam isu pembatalan cukai berkenaan. Isu tersebut kemudian diterbitkan beberapa akhbar dan portal berita. Bekas Menteri Kewangan turut mendakwa kenyataan itu membawa maksud dirinya telah salah guna kedudukan dan kuasanya untuk arah LHDN agar mengenakan cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari. Sedangkan yayasan itu diberi pengecualian cukai. Di Mahkamah Session Pulau, seorang pegawai Kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mendatangkan kecederaan terhadap juniornya di universiti sama dengan menangkap setereka yang wap panas pada Badan Mangsa bulan lalu. Amirul Iskandar Nurhanizan buat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibaca terhadapnya di hadapan Hakim Agusra Ali. Tertuduh didakwa lakukan perbuatan terbabit terhadap Muhammad Salman Muhammad Saiful Suraj di kem Sungai Besi Ceras pada 11.45 malam 22 Oktober. Pertuduhan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman tersebut. Tertuduh dibenar diikat jamin RM20,000. Sebutan semula kes 27 Disember depan. Potensi ekspor bernilai 3.2 bilion ringgit berjaya dijana menerusi lawatan kerja 4 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China. Malah negara tembok besar itu turut menawarkan lebih 5,000 peluang kepada rakyat Malaysia untuk jalani latihan berkaitan TVET. Laporan Syazwani Samsu. Lawatan kerja berkenaan atas jemputan Perdana Menteri China Li Qiang bagi menghadiri Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai. Ia juga bagi meraihkan ulang tahun hubungan diplomatik ke-50 Malaysia-China. Pelbagai siri perjumpaan dan sesi meja bulat diadakan sepanjang lawatan tersebut. Banyak projek yang sudah ke tahap yang terakhir itu dan ada yang masih lagi baru dalam perbincangan, tapi menunjukkan peningkatan yang lebih pada tahun inilah kita akan umumkan apabila dalam masa terdekat. Turut diperhalusi kolaborasi dalam sektor TVET. Soal peluang bantuan pendidikan, soal 5,100 tempat TVET untuk di agak peringkat kemahiran tinggi. Kemudian saya tekankan soal kerjasama silang budaya. Semua ini kesempatan kita sampaikan bila ada pertemuan berdua dengan Presiden dan juga Ibu Menteri. Dalam sesi kunjungan hormat, Presiden Xi Jinping menzahirkan kesepakatan untuk membina komuniti masa depan bersama antara China dan Malaysia, selain menyambut baik hubungan perdagangan antara kedua-dua negara yang meningkat hampir 1,000 kali ganda. Komitmen Malaysia-China untuk terus memperkukuh kerjasama jelas dizahirkan dalam lawatan kerja kali ini. Ia sekaligus menggambarkan keakraban tali persahabatan yang sudah pun terjalin sejak 1974. Lawatan kerja kali ini juga cukup signifikan sekaligus mengangkat peranan Malaysia selaku negara pengemudi ASEAN 2025. Syazwani Samsu, Beijing, RTM.
Lebih banyak program usahawan wanita diharap dapat dianjurkan sepanjang Malaysia menjadi pengerusi ASEAN 2025. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan berkata ia satu peluang berharga memandangkan Malaysia akan menerima ramai pelawat dan delegasi luar negara. Sekaligus dapat mempromosikan produk usahawan tempatan dan mengurangkan kos promosi. Kalau sekarang kita nak mempromosikan satu usahawan, contoh yang saya bagi tahu tadi, KUSKOP juga ada membawa banyak usahawan, contohnya pergi ke Amerika Syarikat, Indonesia, Dubai, dan mempamerkan produk mereka. Sampai hari ini mereka pun ada kedai di Amerika Syarikat, di Dubai dan di Indonesia. Jadi kalau kita sekarang ada semua pengunjung datang ke Malaysia, kalau kita boleh pamerkan semua produk yang kita ada, kita tak payahlah bagi kos dan memberi duit kita kepada negara yang lain bila kita pergi sana untuk mempamerkan produk kami. Menurutnya, inisiatif tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang kepada lebih ramai wanita untuk menceburi bidang perniagaan. Seterusnya, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Tindakan Malaysia untuk bawa draft resolusi bagi menggantungkan keahlian Israel dari Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bukan sahaja mencerminkan keprihatinan negara terhadap isu Palestin, juga keseriusan dalam pertahankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia di pentas antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam Muhammad Adli tegaskan Perdana Menteri dalam isu terbabit menggariskan prinsip moral dan tanggungjawab sejagat selaras dengan falsafah Malaysia Madani. Tegas beliau lagi, tindakan rejim Zionis haramkan operasi UNRWA memperlihatkan sikap kedegilan Israel yang semakin melampaui batas, menafikan hak asasi rakyat Palestin serta menjauhkan lagi penyelesaian damai yang saksama. Justru tindakan Malaysia bawa draft resolusi berkenaan di Perhimpunan Agung PBB untuk pastikan hak rakyat Palestin terbela di samping menyokong peranan UNRWA sebagai talian hayat rakyat Palestin. Pemain baseball Perak Wan Nazirul Wan Nazri tekad mahu memberikan persembahan terbaik jika tersenarai dalam skuad kebangsaan bagi Sukan C Thailand tahun depan. Selepas 14 tahun, pasukan baseball kebangsaan kembali membuat penampilan semula di Sukan Dwi tahunan itu, kali terakhir pada 2011 di Palembang, Indonesia. Wan Nazirul yang bermain di posisi pitcher antara sebahagian skuad yang beraksi di Kejohanan Baseball Asia Timur Filipina EABC 2024. Saran saya akan usaha untuk pergi ke SEA Games. SEA Games merupakan sukan yang terbesar yang kita tahu. Itulah saya punya target untuk tahun depan. Mungkin saya akan mulakan berbetulkan teknik sebenarnya. Sebenarnya dalam saya punya cara pembalingan pun banyak lagi yang salah. So mulai sekarang saya kena betulkan teknik dan lebihkan training lah. Wan Nazirul, pemain kebangsaan yang buat julung kali menerima anugerah pitcher paling dipercayai di EABC 2024. Dalam pada itu, Persekutuan Baseball Malaysia BFM optimis skuad kebangsaan akan menjadi pencabar di Sukan C Thailand nanti bukan sekadar pasukan pelengkap jadual. Keyakinan disuarakan berdasarkan prestasi pasukan Sang Harimau di kejohanan antarabangsa iaitu KONI Cup Indonesia dan EABC Filipina. Penyertaan pasukan baseball lelaki kali ini agak positif dan kita yakin kita berada di landasan yang baik untuk persediaan kita ke Sukan C pada tahun hadapan bulan November, dan sudah pasti pasukan ini kita akan kekalkan berserta dengan program-program yang lebih mantap seperti camp baseball di luar negara. Oleh itu, BFM akan menarikkan 25 pemain terbaik negara yang akan dibawa ke Thailand nanti. Penguatkuasa PBT perlu berintegriti dan berani melakukan perubahan penuhi keperluan masyarakat. Laporannya bersama Sabrina Baas di Kota Kinabalu. Silakan, Sabrina. Ya, Otto.
Penguatkuasa pihak berkuasa tempatan PBT perlu berintegriti, telus dan accountability dalam menjalankan tugasan serta berani melakukan perubahan bagi memenuhi keperluan masyarakat kini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, semua penguatkuasa PBT harus berani dalam menjalankan tanggungjawab mereka tanpa menyalahgunakan kuasa. Pembaharuan yang diharapkan dalam kalangan penguatkuasa PBT juga termasuk penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas, pendekatan berasaskan komuniti, peningkatan pengetahuan dan kredibiliti melalui latihan serta penekanan terhadap prinsip pembangunan mampan. Kita tekankan especially tentang ketelusan dan accountability. Kita juga mengajak, kita juga promote supaya kamu semua penguatkuasa itu kita menggunakan the latest technology that is available ataupun IT yang available untuk menjalankan tugas-tugasan kita semua. Datuk Dr. Joachim menyatakan demikian merasmikan penutupan persidangan penguatkuasa PBT Sabah 2024 di Tuaran. Mengenai persidangan ini, beliau berharap penguatkuasa PBT Sabah akan menjadi lebih yakin, berpengetahuan dan berketerampilan dengan mengamalkan nilai-nilai integriti dalam tugas mereka. Ini sekaligus menyuntik semangat kepada semua penguatkuasa PBT di negeri ini. Persidangan ini juga merupakan satu usaha untuk memperbaharui penguatkuasaan PBT dari segi keberkesanan, kecekapan dan ketelusan sejajar dengan keperluan masyarakat yang sentiasa berubah. Seramai 122 pegawai penguatkuasa PBT Sabah menghadiri persidangan ini. Persidangan Agung Tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat akan berlangsung esok di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menjelang persidangan itu, lebih 300 peserta terdiri Ketua Penerangan Gagasan Rakyat membabitkan 74 bahagian menyertai seminar penerangan gagasan rakyat kali ke-11 antara lain memberi penjelasan dan maklumat mengenai parti menjelang pilihan raya umum negeri Sabah. Naib Presiden Gagasan Rakyat Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setiap bahagian diwakili Ketua Penerangan 3 sayap utama dan Ketua Penerangan bahagian masing-masing. Peserta berpeluang berdiskusi mengenai hala tuju gagasan rakyat dan Gabungan Rakyat Sabah GRS bersama Pakatan Harapan menjelang PRU DUN Sabah dan pilihan raya umum akan datang. Seminar ini diisi dengan sesi ceramah bertajuk Solidariti Menuju Pilihan Raya disampaikan Naib Presiden Gagasan Rakyat Datuk Masyong Bana. Persidangan esok membabitkan 3 sayap dan pemuda, wanita dan beliawanis yang akan dirasmikan Timbalan Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga Presiden Gagasan Rakyat akan melancarkan majlis perasmian Persidangan Agung Tahunan Ahad ini. Sementara itu, Gagasan Rakyat sedia memberi peluang kepada muka baharu dan wanita sebagai calon dalam pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah akan datang. Ketua Penerangannya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan bagaimanapun berkata, setakat ini belum ada jumlah calon tersebut tetap yang disenaraikan. Datuk Nizam berkata ia memerlukan penilaian daripada Presiden Parti dan ahli-ahli parti bagi memastikan mereka yang boleh diketengahkan sebagai calon. Kita yakin bahawa semua calon-calon yang akan diketengahkan ini adalah mereka yang benar-benar dan mampu menjadi pemimpin dan wakil kepada parti untuk meneruskan agenda perjuangan parti dalam membela rakyat dan memajukan Sabah. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas seminar penerangan siri ke-11 sempena Persidangan Agung Tahunan Gagasan Rakyat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mengulas kenyataan pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam yang mahu parti tempatan menjadi dominan untuk memerintah Sabah, Datuk Nizam berkata hasrat PBS itu adalah sesuai dengan kehendak kepimpinan parti pada hari ini. Keutamaan tetap diberikan kepada Sabah, namun dalam masa sama hubungan baik dengan parti lain dari Semenanjung juga perlu dijaga.
Penguasaan bahasa Mandarin amat penting khususnya bagi mereka yang melangkah ke alam pekerjaan dan membina kerjaya. Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Syahril Yusof berkata, bahasa Mandarin antara bahasa paling banyak dituturkan di dunia dan mempunyai nilai ekonomi besar dalam dunia perdagangan antarabangsa. Dr. Syahril yakin dengan menguasai bahasa itu, mereka yang mempelajarinya akan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dalam bidang kerjaya masing-masing, termasuk dalam komunikasi harian atau konteks profesional. Beliau berucap dalam majlis perasmian dan penyampaian Sijil Tamat Kursus Bahasa Mandarin HSK Institut Confucius di Kota Kinabalu. Penguasaan lebih daripada satu bahasa juga membuka peluang yang lebih luas, mencipta jalinan hubungan dan mendekati budaya serta nilai-nilai masyarakat yang menuturkannya. Dr. Syahril berharap kursus seumpama dapat diteruskan sekaligus memberikan manfaat sangat besar nilainya kepada universiti dan masyarakat awam secara umumnya. Lebih 50 peserta menyertai kursus ini terdiri daripada pelbagai agensi termasuk penjawat awam dan pelajar UMS. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Sabrina langsung dari Kota Kinabalu. Sarawak dalam usaha tingkatkan jaringan pengangkutan awam. Lintas langsung dari Bumi Kenyalang terus bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Silakan. Terima kasih Otto. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Sarawak memperluaskan kerjasama dengan Emiriyah Arab Bersatu UAE dalam pengurusan minyak dan gas di negeri ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kolaborasi tersebut melibatkan Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Mubadala Energy, sebuah syarikat tenaga terkemuka dunia yang berpusat di Abu Dhabi. Jelas Premier kerjasama itu juga termasuk dalam aktiviti hiliran gas, pengalaman luas syarikat berkenaan dan kerjasamanya dengan organisasi besar dunia disifatkan tepat dalam usaha Sarawak mengembangkan pembangunan industri gas dan petrokimia. Menurut beliau lagi, sebaik sahaja kolaborasi itu dimuktamadkan, Sarawak akan menubuhkan pejabat perhubungan di UAE sebagai usaha mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian selepas mengetuai delegasi pertemuan antara Petros dengan Mubadala Energy di Abu Dhabi. Pertemuan bagi membincangkan pelan hala tuju gas Sarawak serta potensi pelaburan lain Mubadala Energy di negeri ini. Sarawak berusaha meningkatkan rangkaian pengangkutan awamnya bagi menangani kesesakan lalu lintas di kawasan bandar dengan mengemukakan beberapa cadangan atau inisiatif. Ini termasuk menyediakan laluan khas bas, menambah baik sistem isyarat keutamaan bas dan memperkenalkan konsep Park and Ride. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata konsep Park and Ride membolehkan pengguna meletakkan kenderaan di lokasi yang ditetapkan dan menaiki bas ke pusat bandar. Langkah tersebut dilihat satu pilihan penyelesaian yang bakal mengurangkan bilangan kenderaan memasuki kawasan bandar yang sesak. Pihaknya juga sedang meneroka pilihan mobiliti yang lebih mampan seperti berbasikal dan berjalan kaki. Walau bagaimanapun, ia perlu disesuaikan dengan perancangan perbandaran dan infrastruktur seperti pembinaan lebih banyak laluan pejalan kaki berbumbung dan laluan berbasikal yang lebih selamat dan mudah diakses. Beliau juga berkata pendekatan holistik melibatkan pelbagai pihak penting dalam meningkatkan kecekapan pengangkutan awam seperti pihak berkuasa tempatan, penyedia perkhidmatan dan orang awam. Datuk Seri Lee berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan trafik bandar Sarawak di Kuching. Seramai 14 pengamal media menyertai lawatan 3 hari ke empangan hidroelektrik HEP Murum, loji hidroelektrik kedua terbesar Sarawak yang terletak di daerah Belaga. Anjuran Sarawak Energy, lawatan bertujuan memberi gambaran sebenar mengenai loji yang berkapasiti 944 megawatt itu.
Sarawak Energy dalam kenyataannya berkata HEP Murum bersama loji hidro yang lain memainkan peranan penting dalam mencapai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dengan memanfaatkan sumber tenaga boleh diperbaharui. Satu pencapaian penting dicapai HEP Murum dari segi tanggungjawab alam sekitar apabila tenaga yang dihasilkan mendapat perakuan sijil tenaga boleh diperbaharui pada 2022 yang didaftarkan di bawah tenaga boleh diperbaharui antarabangsa. Takungan HEP Murum turut menjadi lokasi projek loji solar terapung yang kini sedang dinilai sebagai sebahagian daripada perjanjian kajian bersama tiga pihak yang baru ditandatangani antara Sarawak Energy dengan Gentari Sdn Bhd dan sebuah firma Emiria Arab Bersatu Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar. Dalam pada itu, HEP Bakun yang diambil alih oleh Sarawak Energy pada 2017 kekal sebagai loji hidroelektrik terbesar di Sarawak dengan kapasiti penjanaan 2,520 MW, manakala HEP Batang Air yang beroperasi pada 1985 pula adalah ketiga terbesar dengan kapasiti 94 MW. Penyertaan tiga negara, Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam dalam program Bermukun Se-Borneo 2024 diharap dapat mengangkat hiburan tradisi yang popular dalam kalangan rumpun Melayu. Ketua Delegasi Radio Televisyen Brunei, Nur Hawadah Ramli juga berharap program tersebut dapat mengetengahkan mukun dalam kalangan generasi muda. Penganjuran secara bergila-gila tiga negara pula membolehkan peserta menghayati silang budaya pada masa sama memupuk semangat perpaduan pelbagai kaum. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual bersama Sarawak FM. Sementara itu, pengarah program radio RTM, Saiful Zaman dalam satu sidang media menjemput orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan yang akan berlangsung di auditorium kecil RTM Kuching bermula malam ini. Malam esok program tersebut boleh diikuti secara langsung bermula 8.30 malam menerusi saluran radio Sarawak FM, penstreaman langsung di Facebook Sarawak FM dan RTM Klik. Beliau berharap program itu dapat menjadi landasan terbaik dalam memartabatkan tradisi mukun dalam kalangan masyarakat serantau. Jom kami datang di Jum Bermukun Se-Borneo 2024. Lambung-lambung si buah Nio. Mari dilambung atas kami. Udah berlangsung Mukun Se-Borneo. Minta adik kakak datanglah berami-rami. Angkat suara. Ya kataku. Sekumpulan pelajar dari SMK Bandar Semariang Kuching mengambil inisiatif mengatasi masalah pembuangan sampah haram di kawasan Kampung Bawasan Jaya Bentara, Semariang Batu, Lot Baru sebagai satu projek untuk pertandingan Toyota Eco Youth 2024. Disertai 4 pelajar tingkatan 3 dan 4 serta 2 guru pembimbing, projek tersebut bermula sejak Mei hingga Ogos lepas. Projek tersebut melibatkan pembersihan sampah di kawasan paya bakau berhampiran, pembuatan perabot dan tanah kompos serta kempen kesedaran alam sekitar bersama penduduk kampung. Hasilnya sebanyak 29 tan sampah berjaya dikumpulkan dan dilupuskan dari tapak tersebut. So, estimated tan yang ada dekat kawasan tersebut adalah 30 tan. And then selepas membuat pembersihan ekobrik apa semua tu, kita orang pun estimate about 29 tan dah dikurangkan. So sekarang tinggal hanya 1 tan di kawasan tersebut and kita orang nak mencapai zero lah. Pelajar terbabit juga akan terus memantau kawasan berkenaan bagi memastikan pembuangan sampah haram tidak berulang. Program usaha sama UMW Toyota Motor dan Kementerian Pendidikan itu merupakan program alam sekitar peringkat kebangsaan bagi memperkasakan generasi muda terlibat dalam penyelesaian alam sekitar yang mampan. Polis Sarawak menahan 2 lelaki tempatan dan merampas dadah bernilai hampir RM2 juta menerusi satu operasi di lapangan terbang Miri Rabu lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta dalam kenyataan media berkata, kedua-dua suspek masing-masing berumur 36 dan 42 tahun.
Katanya, siasatan mendapati bekalan dadah diperoleh dari Semenanjung sebelum dibawa masuk ke Miri. Suspek pula menerima upah RM5,000 untuk membawa dadah tersebut. Pemeriksaan lanjut, pihak polis menemui pelbagai jenis dadah seberat hampir 22 kg untuk diedar di pasaran tempatan dan boleh digunakan oleh lebih 100,000 penagih. Semakan polis juga mendapati seorang dari suspek memiliki 4 rekod jenayah lampau. Kedua-duanya juga didapati positif dadah jenis metafetamin, amfetamin dan benzo. Suspek ini ditahan reman 6 hari bermula semalam untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki terbunuh dalam insiden tembakan di sebuah hotel di Bintulu malam tadi. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali dalam kenyataannya berkata, polis menerima panggilan daripada orang awam mengenai kejadian itu pukul 12.30 tengah malam. Berikutan insiden itu, pihak polis berjaya menahan seorang lelaki tempatan dan seorang lagi lelaki warga asing berumur lingkungan 40-an di Miri. Turut dirampas sebuah kenderaan dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes tersebut diminta menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu di talian 086 318 304. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Fazil, terima kasih langsung dari Sarawak. Jom meraihkan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Piknik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Saloma dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah cabutan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. 22 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Guntung Setiu mengalami sakit perut dan muntah selepas bersarapan di sebuah resort di daerah itu semalam. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT Jelani Sulong berkata, kejadian kira-kira 8 pagi itu melibatkan calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang sedang mengikuti kem Anakku Cemerlang. Menurut beliau, pada mulanya, 8 pelajar mengadu sakit perut serta muntah dan segera dikejarkan ke Hospital Setiu untuk mendapatkan rawatan oleh guru bertugas. Diikuti 14 lagi pelajar yang menunjukkan gejala keracunan makanan. Seorang pelajar telah ditahan di ward untuk rawatan lanjut. Manakala selebihnya telah dibenarkan pulang selepas mendapat rawatan di Hospital Setiu dan Klinik Kesihatan Permaisuri. Susulan itu, pegawai dari Pejabat Kesihatan Daerah Setiu telah hadir ke resort berkenaan untuk membuat pemeriksaan dan mengambil sampel makanan berkaitan. Seorang remaja maut selepas ditimpa bahan binaan ketika menjalankan kerja pemindahan barang di sebuah lot kedai. Kejadian berlaku di Kuala Terengganu. Menurut kenyataan Pejabat Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Terengganu, kejadian berlaku pada pukul 4.30 petang Rabu lalu. Sepasukan pegawai JKKP negeri telah ke lokasi bagi menjalankan siasatan semalam. Mangsa berusia 17 tahun dan masih bersekolah bekerja secara sambilan mengangkat bahan binaan dengan kontraktor dilantik. Kemalangan kemungkinan berpunca akibat kerosakan pada kerangka troli yang diubah suai dan diguna untuk kerja pemindahan bahan binaan. Kerangka troli tersebut telah patah dan menyebabkan beban jatuh menghempap mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah di kepala. Satu notis larangan telah dikeluarkan kepada kontraktor atas kegagalan menyediakan kaedah yang selamat bagi kerja-kerja memunggah dan memindah barangan sehingga menyebabkan berlaku kemalangan maut. Pasar klasik menggamit memori dan pusat sehenti baharu
berteraskan ekor pelancongan. Antara paparan menarik dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Perinciannya langsung ke sana bersama Muhammad Azidi Abdullah. Azidi, silakan. Ya, terima kasih. Kita mulakan dengan pasar nelayan di Rureh Latuk Bali, Pasir Putih. Pasar tradisional yang lebih 2 bulan beroperasi ini berjaya menarik lebih 1,000 pengunjung sehari. Ikuti laporan Majidah Ismail. Seakan kembali ke zaman Melayu klasik dan mengimbau budaya masyarakat dahulu. Pasar unik ini mengangkat suasana perkampungan nelayan klasik. Ia digambarkan melalui pakaian, gerai, papan tanda serta kain rentang bertulisan Jawi. Saya teruja sebaik sahaja sampai ke tapak pasar ini. Setiap peniaga berbusana tradisional Melayu. Mereka juga menampilkan dekorasi klasik pada gerai. Selaras ketetapan pihak pengurusan yang mahu menghidupkan tema berkenaan. Tidak mahu ketinggalan, saya turut berbusana tradisional. Pasar nelayan tradisional di Rurela yang terletak di Tok Bari ini yang berada di pesisir pantai Bisikan Bayu menawarkan pelbagai makanan tradisional negeri Kelantan seperti eto, ubi tonyo, akok dan 1,001 macam makanan tradisional pastinya menggamit kenangan bagi sesiapa saja yang datang ke sini di setiap hari Sabtu jam 7.30 pagi hingga 1 tengah hari. Pasar ini dibuka kepada orang ramai. Terletak di lokasi strategik dan berdekatan kawasan peranginan antara faktor penarik yang memberi peluang kepada pengusaha industri kecil dan sederhana memperkenal dan mengembangkan produk. Kebanyakan peniaga IKS. Ada macam-macam bagi ada hak terjual di sinilah. Peniaga-peniaga ni daripada seluruh Kelantan dan juga Terengganu. Suka sangat. Sebab biasa duk order di rumah ya. Tapi tu beg sini alhamdulillah suka. Biasa buat kita ambil order di rumah ya. Bukan COD, ada tempat kita. Kira-kira lauk nasi daging kat lauk apa? Lauk ayam kampung kutu, ikan ayam, gula telur. Air gula. Lemak kita ni guna teknologi Mardi. Kita bakar dalam bekas dapur dia lah. Lepas tu kita pakai gas untuk bakar dia tu. Dia bukan kukuh, dia bakar. Dalam pada itu, fasa kedua pasar nelayan ini akan dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan Kelantan seperti dikir barat dan silat. Ini bagi menarik lebih ramai pengunjung sekaligus memartabatkan seni warisan negeri Cik Siti Wan Kembang. Sini akan ada floating market, lepas tu dengan restoran ala kampung tradisional. Lepas tu kita pun ada campsite, tempat campsite. Lagi persembahan kebudayaan memang kita akan terapkan kat sini. Sebab kita punya ni target di Rurela ni akan jadi satu tempat yang wajib pelancong datang. Pengunjung kanak-kanak juga tidak dilupakan permainan supa-dupa serta pelbagai aktiviti menarik menanti mereka di sini. Saya suka tema dia. Dia bertema, lepas tu makanan dia macam-macam. Lepas tu kita boleh beli macam-macam. Macam ni minggu next tu saya datang dengan keluarga. Ni bawa kawan-kawan pula datang. Memang paling wow sangat. First time saya datang ni. Memang menarik sangatlah. Tambah-tambah ada tema macam gini pula kan. Semua ni sporting belakang saya mai semua pakai itu menariklah. Bagi mereka yang gemar bersuah foto, jangan lupa rakam kenangan ketika berkunjung ke sini. Majidah Ismail, RTM. Musei Eco Park yang terletak di Bandar Gua Musang merupakan pusat sehenti dan tempat ikonik baharu berteraskan ekor pelancongan di negeri ini. Bukan sahaja menjadi pilihan perantau untuk berehat selepas mengharungi perjalanan jauh, lokasi ini juga turut menawarkan tempat riadah dan rehat yang lengkap. Kombinasi aktiviti mendaki trek di Gua Batu Kapur serta Flying Fox menjadi tarikan buat peminat sukan ekstrim serta pelancong. Kita pasangkan besi-besi sebagai alternatif tangga yang membolehkan pendaki mendaki ke satu lokasi yang tempat tinggi. Contoh di sini kita setting untuk laluan mendaki Via Ferrata sehingga ke tempat permulaan untuk Flying Fox. Yang mana ketinggian starting point Flying Fox kita adalah 40 meter. Antara yang tertinggilah di Kelantan. Sangat sesuai lah. Kalau macam datang dengan family ke kawan-kawan apa sangat sesuai lah sebab kat sini pun parking pun tak crowded lah.
Kita tengok macam suasana tu macam comel juga lah. Bulia kata ada aktiviti juga macam untuk kita rakyat Kelantan adalah aktiviti untuk mari sukat string. Tempat sesuai untuk healing juga. Sesuai lah healing. Jadi ada banyak lah macam mainan lagi lain-lain. Ini adalah salah satu dinasti persinggahan utama, terutamanya daripada luar, daripada Kuala Lumpur, daripada belah utara masuk ke negeri Kelantan, menjadi tempat persinggahan utama di Musang Eco Park. Kita mengalu-alukanlah semua pelancong-pelancong yang dapat masuk ke Gua Musang singgah di Musang Eco Park untuk mengetahuinya sendiri. Minat mendalam terhadap ikan laga atau lebih dikenali sebagai ikan beta mendorong Muhammad Fakrullah Maimun membuka perniagaan ikan hiasan di Kampung Cenulang, Kuala Kerai. Pemuda yang sebelum ini mencuburi perniagaan pembenihan ikan keli milik keluarga beralih arah selepas menyedari permintaan ikan hiasan terus meningkat. Selain beta, dia turut menjual pelbagai spesies ikan tempatan yang semakin dilupakan kerana ikan hiasan import lebih banyak mendominasi pasaran. Ikan tengah, ikan lampam Jawa, ikan kerai kunyit. Pendek kata, segala spesies yang ada dalam sungai yang hunter cari, kemudian hunter buat mari kepada kita cuba memasarkan benda tu. Dan juga kita pilih ketempatan ni salah satunya kita nak bantu ekonomi penduduk tempatan lah. Biasa orang-orang kampung, hantar-hantar kita terdiri daripada orang-orang kampung. Memanfaatkan teknologi digital, Fakrullah memasarkan produk di platform media sosial memandangkan lokasi kedainya terletak agak jauh di pendalaman. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Kelantan, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Wisma Berita untuk perkembangan lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih Haziq langsung dari Kelantan. 124 hospital di seluruh negara termasuk 51 hospital kerajaan berjaya mendapat pengiktirafan akreditasi penuh Malaysia Society for Quality in Health MSQH sehingga bulan lalu. Ketua Pegawai Eksekutif MSQH, Datuk Dr. Herrick Corey berkata hospital berkenaan memenuhi piawaian penilaian ditetapkan MSQH. Ia meliputi dua aspek penting, perkhidmatan berkualiti dan keselamatan pesakit. 4 tahun, tapi setiap tahun tu mereka perlu menghantar laporan dia. Dan for the first 12 months laporan, the 24th month dia hantar laporan, tapi kita mungkin akan buat surprise surveillance survey. Itu lagi pemantauan. Because kita akan membuat secara mengejut. And then 36 weeks. So kita tengok macam manalah dia punya laporan dia. Berdasarkan laporan kita akan membuat keputusan sama dan nak buat surprise surveillance survey atau tidak. Di Melaka, 5 hospital kerajaan dan swasta menerima sijil akreditasi MSQH. Seorang lelaki warga Myanmar maut dalam kebakaran di Bukit Bakri, Muar Johor malam tadi. Komando operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Muar, Pegawai Bomba Kanan 2, Baharudin Abdul Rahman berkata, kebakaran di sebuah rumah jenis separuh kekal di Jalan Padang itu berlaku pada pukul 8.28 malam. Bangsa didapati terperangkap di dalam rumah berkenaan dipercayai tidak sempat menyelamatkan diri kerana api merebak dengan cepat. 17 anggota BBP Boa dan BBP Pagoh digerakkan ke lokasi dan kebakaran berjaya dikawal 22 minit kemudiannya. Punca kebakaran masih disiasat. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak yang dikaitkan dengan GISBH boleh mendapatkan maklumat mengenai keberadaan anak mereka menerusi semakan dengan pihak polis. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, kanak-kanak yang diselamatkan melalui OP Global itu kini di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Penjagaan kanak-kanak tersebut dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan. So bila dah
dia beri di bawah jakaan JKM. JKM ada prosedur-prosedur dia tertentu untuk memastikan anak-anak ni diserahkan kepada orang yang betul-betul layak, dan bukan saja layak daripada sudut status dan orang panggil relationship, tetapi mampu menjaga anak itu dengan baik dan supaya anak itu kebajikannya selamat. Menurutnya, pihak polis tiada halangan sekiranya terdapat mana-mana pihak yang ingin mengambil tindakan undang-undang terhadap agensi terbabit OP Global. Usaha menyelamat dilakukan mengikut prosedur dan proses perundangan dengan saringan yang dilaksanakan JKM dan pasukan perubatan. 52 premis perniagaan termasuk 8 premis makanan diarah tutup oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP sejak Januari lepas susulan isu kebersihan serius termasuk penemuan najis tikus dan lipas. Pengerusi gantian Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam MBPP Tan Su Siang berkata 8 premis makanan itu diarah tutup 14 hari. Menurut beliau, hasil pemeriksaan rutin dan rawatan dijalankan mendapati ada premis makanan yang tidak menghiraukan aspek kebersihan penyediaan makanan kepada pelanggan dengan memproses atau memotong ikan mentah di atas lantai. Selain terdapat premis yang tidak menyelenggara peti sejuk beku dengan baik, pemeriksaan dibuat bagi memastikan premis-premis terlibat sentiasa mengikut prosedur operasi standard ditetapkan. Keboleh pasaran graduan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP mampu capai 99% dalam tempoh 6 bulan lagi. Naib Chancellor UNIMAP Profesor Datuk Dr. Zaliman Sauli berkata, trend peningkatan keboleh pasaran pelajar UNIMAP itu dapat dilihat sejak beberapa tahun lalu. Ia hasil beberapa program yang dijalankan UNIMAP termasuk program Industrial Advisory Panel AIP dan program sangkutan industri yang memberi impak kepada kualiti pelajar. Pensyarah-pensyarah daripada universiti juga kita buat attachment di industri. Dia panggil apa dia program tu? Sangkutan 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun di industri supaya mereka mempunyai pengalaman di industri dan dapat membawa new knowledge ataupun teknologi baru balik ke universiti dan sampaikan kepada pelajar-pelajar. This is antara program-program yang kita nak kurangkan jurang di antara akademik dan industri. Tambah beliau, sehingga kini 70% lepasan graduannya telah memperoleh pekerjaan. 2,000 pek Hero Meals diagihkan kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di 6 daerah di Kedah serta anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah. Ia membabitkan anggota APM di Baling, Kota Seta, Pendang, Padang, Terap dan Sik. Sumbangan yang dihulurkan Yayasan Sultan Bahiyah itu sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut MTL. Yayasan itu dalam satu kenyataan menyebut pihaknya diberi amanah untuk mengedar pek makanan tersebut kepada agensi dan petugas Barisan Harapan yang terlibat dalam pengurusan bencana dan kemanusiaan. Sumbangan diharap dapat membantu menjaga kebajikan petugas yang kebanyakannya terdiri daripada sukarelawan untuk mendapatkan makanan. RM430,000 diperuntuk Risda bagi melaksana program pembangunan usahawan di Sik Kedah tahun ini. Program tersebut antara cabang utama model perancangan strategik Risda 2021-2025. Ia bagi meningkatkan purata pendapatan kolektif keluarga pekebun kecil sebanyak RM4,500 sebulan menjelang akhir tahun 2025. Pengarah Risda Kedah Abdul Aziz Awang berkata, program pembangunan usahawan melibatkan 3 proses utama: aktiviti ekonomi tambahan AET, pengembangan perniagaan dan pemasaran. Daripada peruntukan itu, RM180,000 disediakan untuk program AET melibatkan 18 usahawan dan RM250,000 untuk program pengembangan perniagaan babitkan 28 usahawan. Ketika ini terdapat 13,934 pekebun kecil di Sik. November Bulan Keluarga
Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Piknik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Saloma dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah jemputan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana. Sistem sokongan yang kukuh dan keakraban hubungan mampu membina keluarga harmoni dan bahagia. Dengannya juga, keluarga kecil Muhammad Mukhris Maidin dan Nurani Muhammad Sarawani berjaya mengubah nasib anak mereka. Sempena Bulan Keluarga Kebangsaan, ikuti laporan wartawan Nurin Farhana Rishdi. Percaya kepada nilai kekeluargaan dan kesepakatan, segala cabaran dan dugaan dihadapi bersama. Kita orang ni adalah orang yang sangat rapat. Okey, semua benda kita akan buat sama-sama dan kita akan berbincang sama-sama. So konsep kat sini saya nak ada satu kemenjadian anak lah, terutama macam dia seorang anak tunggal saya kan. Dia ni jadilah konsep apa? Supaya jadikan kita orang ni sebagai kawan. Tu yang paling utama sekali lah. Jangan suruh apa-apa dan ada apa-apa bincang kita orang. Tidak berputus asa mendidik anak tunggalnya yang mengalami masalah kesukaran bertutur ketika berusia 4 tahun. Keluarga kecil ini berjaya mengatasi cabaran tersebut. Menceritakan detik awal menyedari anak tunggal mereka, Nur Aisyah Azalia atau panggilan manjanya, Zaza, sukar bercakap dan tidak berupaya membalas percakapan. Nurani dan suami mengambil beberapa inisiatif. Sampai saya decide umur 4 tahun, saya hantar dia kat kindergarten, pun masih kat kindergarten tu orang tak faham apa dia cakap. Tapi saya tak putus asa, saya teruskan untuk ajar dia dan akhirnya 5 tahun tu dia dah boleh cakap. Dan saya rasa tu satu macam saya kena teruskan buat sesuatu. Dan masa tu saya fikir dia hantar sekolah tadika swasta kan, English kan. Saya fikir ramai orang boleh cakap bahasa Inggeris, betul tak? Tapi satu je, sama ada dia confident atau tak. First story recap. I was in kindergarten. My mom sent me when I was 4 years old, just near around the house, real kids. I started speaking English better, but I was like speech delayed. My speech was very delayed, so I was slow at speaking. But then after I graduated, I got more better in school. Now I got more better in English. But some I learned from this app. It's named Elsa. It's the name of an app where you can learn English better. But I also like talk to Siri sometimes. Kini, Zaza aktif dalam berpidato, malah menyertai pertandingan mewakili sekolah sehingga ke peringkat negeri. Kita support diorang daripada belakang, okey? Sebab diorang ni, daripada minat diorang ni, kalau digilap, satu hari nanti diorang akan, kita tak tahu masa depan diorang, mungkin boleh jadi lebih baik, mungkin boleh jadi yang membantu orang lain. Benda ni satu lagi dia boleh mendisiplinkan dia, menepati masa. Banyak lagi sebenarnya kebaikan di belakang tu, di sebalik tu. Pengamalan nilai jiwa madani dan elemen kasih dalam keluarga dilihat mampu membina asas masyarakat yang sejahtera, harmoni dan berdaya cipta sekaligus menjadi pemangkin kemajuan negara. Justru, bersempena Bulan Keluarga Kebangsaan, seluruh lapisan masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai murni kekeluargaan untuk melahirkan generasi yang berwawasan. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.